Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, sebelum saya memulakan sedikit perkongsian tentang taklimat ringkas tentang program EQ Nilam, okey, segala persoalan yang ingin dikemukakan bolehlah letakkan di ruangan chat. Okay, kerana saya hanya beri masa dalam 20 minit untuk memberikan sedikit taklimat ringkas tentang program ini. Okay, jadi saya akan kongsikan sedikit paparan untuk para hadirin sekalian. Okey, boleh nampak skrin saya? Okey. Okey, baik. Jadi di sini dalam masa yang ringkas ni, jika ada soalan-soalan letakkan di ruangan chat. Saya akan teruskan dengan taklimat tentang program 1 hari 1 EQ Nilam bagi sesi 2021. Okey, apakah objektif taklimat pada pagi ini ialah saya ingin mendapatkan yang saya bagi nama segitiga kerjasama ataupun triangular cooperation, di mana segitiga ini memerlukan 3 pihak, iaitu guru, murid dan yang paling penting sebenarnya ialah ibu bapa. Kerana di zaman di era pandemik ini murid-murid berada di rumah, jadi ibu bapa sangat penting untuk memainkan peranan dalam memastikan program ini berjalan lancar. Jadi diharapkan para hadirin dapat dengar dengan baik, kerana dengan pemahaman yang betul kita dapat melaksanakan ini bersama dengan jayanya. Okey. Jadi hari ini saya nak bawa semua hadirin untuk tahu 3 perkara penting. Yang pertama, penting ke Nilam. Yang kedua, tentang sistem IQ Nilam itu sendiri. Dan yang ketiga, apa itu EQ Nilam? Banyak kan soalan hari ini. Okey. Jadi mudah-mudahan di ujungnya nanti semua persoalan ini akan terjawab dengan baik. Okey, sebelum kita untuk melaksanakan sesuatu perkara bersama, jadi sangat penting untuk kita tahu adakah program itu penting. Kalau tak penting, tak payahlah buat kan. Okey, jadi saya akan bawa semua hadirin untuk tahu di manakah letaknya Nilam di dalam sistem pendidikan sekolah. Okey, saya sangat yakin dan percaya para hadirin terutamanya ibu bapa telah sangat tahu dan faham tentang PAJSK, iaitu pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum. Okey, di mana pentaksiran ini merekodkan semua pencapaian anak-anak tuan dan puan dari segi co-curriculum. Setiap pada hari Rabu kita ada sukan permainan, kelab persatuan, badan beruniform, semua jawatan, penyertaan, penglibatan akan direkodkan di dalam PAJSK. Okey, begitu juga SEGAT dan BMI yang akan dilaksanakan oleh guru di sekolah. Jadi di dalam PAJSK terdapat 3 komponen penting. Yang pertama, SEGAT dan BMI, co-curriculum dan extra-curriculum. Extra-curriculum ialah penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah, di luar sekolah, di dalam atau di luar negara. Okey, jadi baik. Di bawah ekstrakurikulum ini terdapat 5 elemen. Salah satunya itu ialah nadi ilmu amalan membaca, iaitu Nilam. Jadi untuk daripada kita maksudnya mencari-cari penglibatan luar ekstra, apa kata hari ini saya ingin mengajak semua para hadirin merebut peluang untuk memaksimumkan markah PAJSK anak-anak tuan dan puan, kerana program Nilam ini memang telah ada di sekolah. Jadi tak perlulah lagi fikir untuk nak maksimumkan, kita pulun dan kita buat sehabis baik di dalam Nilam. Namun begitu, hanya markah tertinggi sahaja yang diambil daripada salah satu elemen ini. Okey. Jadi saya akan tunjukkan di sini bagaimana jumlah perekodan Nilam dicatat di dalam PAJSK. Okey, jadual ini menunjukkan jumlah bahan bacaan yang dibaca, okey, dan direkodkan dalam Nilam. Sekiranya anak tuan dan puan membaca 144 buah
buku hingga 287, maka dia akan diberi penarapan 1 bintang. Seterusnya 288 bahan bacaan hingga 431 akan diberi penarapan 2 bintang. Seterusnya, jika anak tuan-puan membaca 576 hingga 719, maka dia akan mendapat 4 bintang dan bintang tertinggi iaitu 5 bintang apabila anak-anak kita telah membaca 720 bahan bacaan dan ke atas. Okey, banyak kan? Banyak tu. Okey. Jadi bagaimana dia nak direkodkan di dalam PAJSK di peringkat sekolah? Maksudnya jika dia ikut program ni dan membaca dan merekod, okey, 1 bintang akan dinilaikan dengan 3 markah. 3 bintang akan dapat 5 markah. 5 bintang anak tuan dan puan akan mendapat 7 markah. Di mana sebenarnya markah tertinggi di dalam ekstrakurikulum ialah 10 markah. Okey, jadi baik. Baru-baru ini kita ada menghantar 6 calon ke peringkat daerah untuk pertandingan anugerah Nilam. Okey, jadi 2 daripada alhamdulillah telah mendapat tempat dan mereka layak untuk mendapat 8 markah sebab itu peringkat daerah. Jadi untuk dapat 10 maksudnya kita kena tingkatkan pembacaan dan kemahiran berkomunikasi untuk dapat markah tertinggilah di peringkat kebangsaan. Jadi setakat ini rasa-rasanya penting tak Nilam tu? Penting kan? Okey, jadi untuk slot yang pertama rasanya jawapan tu kita dah dapat iaitu Nilam tu memang sangat penting kerana dia direkodkan di dalam PAJSK. Okey, yang pertama. Bila kita dah tahu tu penting, mari saya bawa semua hadirin untuk kenal dengan sistem IQ Nilam. Okey. Okey, sistem IQ Nilam ini dibangunkan pada 2021. Memang baby lagi lah, memang baru setahun lah ni kiranya. Okey, dibangunkan oleh Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia. Okey, jadi baik. Ini ialah URL sistem IQ Nilam itu iqnilam.moi.gov.my. Okey, jadi untuk akses kepada sistem ini kita memerlukan gadget dan juga internet. Selalu saya mendapat aduan tentang agak sukar untuk masuk ke dalam sistem ini. Jadi tim PSS telah menyediakan satu MyLink PSS Baitul Ilmi SKS di mana semua pautan-pautan penting tentang Nilam ada di dalam link ini. Jadi sebenarnya link ini telah dikongsikan oleh guru-guru di dalam kelas grup Telegram anak-anak tuan dan puan. Klik je link ni, nanti nampak paparan yang hijau ni, klik IQ Nilam, terus dia akan bawa kita kepada sistem IQ Nilam itu sendiri. Ini ialah paparan utama sistem IQ Nilam. Okey, saya perlu menerangkan sedikit dengan agak terperinci kerana kadang-kadang anak-anak ni dia bila mak tu yang betul-betul mendorongkan, insya-Allah benda tu boleh berjaya. Jadi untuk sign in sistem IQ Nilam ini memerlukan email MOE. Okey, email MOE ni memang maksudnya memang dah tahu dah sebab kita selalu masuk Google Classroom semua kan. Okey, guru ICT dah bekalkan dengan passwordnya yang tersendiri. Diharap jangan tukar password tu. Kita takut ada masalah susah. Okey, jadi ini ialah email MOE yang dimaksudkan hdl.edu.my. Okey, satu lagi ada selalu masalah yang dikemukakan ialah bila mereka key in di dalam handphone. Okey, sebab dalam handphone biasanya dia akan detect Gmail selain MOE. Jadi memang tak dapat masuk. Pastikan login dengan email MOE. Okay, bila kita dah sign in, paparan seterusnya dia akan keluar borang maklumat bacaan murid. Pastikan nama ni betul lah nama anak kita. Okey, kalau betul itulah dia punya record. Okey, saya ingin membawa tuan dan puan kepada satu kolom yang pertama di sini iaitu jumlah bacaan tahun sebelum. Okey, sebenarnya telah diberitahu kepada murid-murid jangan isikan dahulu ruangan ini kerana ini ialah data kumulatif dari tahun 1. Okey. Tunggu sehingga data ini diberi oleh pihak sekolah baru isikan jumlahnya. Okay. Jadi seterusnya murid-murid maksudnya anak-anak ni terus boleh isikan maklumat bahan bacaan ni biasalah nama, judul. Walau bagaimanapun jika tiada pengarang contohnya ataupun penerbit boleh tinggalkan sahaja ruangan tersebut. Okey, seterusnya kita ulang kaji sedikit
jenis bacaan. Okey. Yang pertama ialah buku fiksyen. Okey, buku fiksyen ialah buku cerita, buku rekaan, buku dongeng, buku yang direka lah, maksudnya buku-buku cerita, itu buku fiksyen. Isikan sahaja muka surat di sini. Sekiranya buku-buku tersebut didapati daripada rak maya sekolah, isikan juga di ruangan ini. Asalkan buku fiksyen, isi di sini, klik di sini dan isikan muka surat. Bukan fiksyen pula ialah buku fakta, buku agama, ensiklopedia, isikan muka surat di sini. Okey, bukan buku, ni paling banyak sekali. Bukan buku paling senang, klik di sini nanti dia akan keluar senarai pilihan laporan, katalog, buletin, poster, boleh pilih sahaja. Dan yang terakhir ialah bahan digital. Bahan digital ni bila kita dapat dia punya alamat URL, copy dan paste di ruangan ini. Okey, senang kan? So dah siap A, dah siap B, sekarang kita pergi kepada ruangan terakhir iaitu C. Okey, C ialah rumusan atau sinopsis bahan bacaan, di mana ini adalah ruangan yang wajib diisi. Jika tak isi memang tak boleh submit. Okey, dan satu lagi syaratnya ialah mesti mengisi tidak kurang daripada 30 patah perkataan. Kadang-kadang murid ini diisi, okey buku ini sangat bagus. Okey, nanti dia boleh dia hantar, sistem tak boleh nak capture, dia tak boleh nak baca sebab kurang daripada 30 patah perkataan. Sebenarnya 30 tu tak banyak. Dia hingga 1 ataupun hingga 3 ayat je sebenarnya. Contoh, buku ini misalkan seorang murid lelaki yang selalu ponteng sekolah dan tidak bermotivasi dalam pelajaran. 1 ayat. Sehingga akhirnya dia tersedar dengan keprihatinan seorang gurunya membuatkan dia berubah dan berjaya dalam pelajaran. 2 ayat, cukup 30 perkataan. Mudah kan? Okey, jadi dah klik dekat sini semua rumusan yang kita dah buat, dan yang ini ialah perkongsian selepas pembacaan. Jadi murid-murid SK Salak sebenarnya telah didedahkan dengan satu aplikasi Flipgrid. Okey, kita dah sediakan link sebenarnya. Lepas baca mesti kongsi. Sebenarnya dah ajar dah tu. Jadi diorang boleh berkongsi, dah tulis kat sini Flipgrid kalau diorang berkongsi di Flipgrid. Okey, kemudian simpan. Itu sahaja. Alright. Jadi kadang-kadang ada juga isu, cikgu saya nak buat tapi saya dah habis dah buku kat rumah sebab dia rajin kan. Jadi apa yang tim PSS buat ialah kami telah menyediakan satu rak maya SK Salak. Sekarang ni kita ada 116 buah buku yang berada di rak maya sekolah. Okey, bermula minggu hadapan, setiap minggu kita akan supply, tambahkan 10 buku baru untuk 10 minggu berikutnya. Setiap minggu 10, minggu kedua lagi 10. Jadi anak-anak kena pastikanlah. Di samping tu banyak juga aktiviti yang kita akan sediakan di rak maya ini. Okey, seterusnya jika buku ni semua dah habis baca, boleh pergi ke website Delima KPM. Okey, masuk guna login guna MOE Murid. Dekat sini ada satu ikon pusat sumber. Klik di sini, mohon sebagai ahli, dan kita boleh dapat membaca semua buku dengan percuma. Hanya dengan menjadi ahli. Okey. Dan secara berkala juga unit bimbingan dan kaunseling juga menyediakan banyak poster setiap hari dan setiap minggu. Poster tu baca boleh terus isi dekat Nilam. Okey? Sangat mudah kan? Okey, sekarang dah berkenalan dengan sistem. Dah juga tahu. Okey, sekarang dah tahu tak penting tu Nilam? Dah tahu sistem pun dah. Tapi tahu sahaja belum tentu mampu menghasilkan tindakan. Dorongan dan motivasi yang tepat sangat penting untuk memastikan tindakan yang cepat terhasil. Jadi apa yang PSS telah sediakan untuk pastikan murid-murid ni terus bergerak mencapai objektif yang kita nak ialah dengan mengadakan satu program iaitu diberi nama 1 hari 1 EQ Nilam. Okey. Jadi baik, kita nak faham sikit. Okey dah, ni adalah surat terakhir saya. Okey, kenapa 1 hari nama dia kan? 1 hari 1 EQ Nilam. Okey, supaya rasa ia mudah dan boleh dicapai. Kalau 1 hari 1 je, jangan banyak-banyak. 1 hari 1 je. Okey, so 365 hari telah bersama dengan 365 rekod bacaan Nilam, betul? Jadi di dalam jadual ini tadi yang telah saya terangkan, 365 rekod bersamaan dengan 2 bintang. Dan markahnya ialah 4 markah di dalam PAJSK. Mudah kan nak dapat markah. Jadi kena bantu anak-anak untuk merekodkan bacaan di dalam IQ Nilam. Okay, baik.
Tapi ada pula yang tanya, satu hari boleh ke habis satu buku? Tebalkan buku, nak baca buat homework lagi, nak makan lagi, nak buat aktiviti petang lagi. Jadi tahukah hadirin semua, ada banyak jenis bahan bukan buku yang lebih ringkas dan mudah. Contoh, katalog, buletin, peta, cerpen, artikel. Artikel ni satu artikel je di dalam surat khabar dah boleh rekod sebagai bacaan nilam. Okey, brosur, sekarang banyak kan brosur. Komik, ni paling senang lah, memang anak kita suka baca. Carta organisasi, baca carta organisasi boleh rekod sebagai bahan bacaan. Poster, poster memang banyak kan? Okey, sangat senang. Bukan bercetak juga boleh diisi sebagai bahan nilam. Contoh, kit pembelajaran, CD pendidikan, video klip berinformasi, kan guru-guru selalu hantar video-video untuk PDPR. Jadi benda tu boleh direkodkan sebagai bahan bacaan ya. Okey, komik jenis bukan fiksyen juga boleh direkodkan sebagai bahan bacaan nilam. Okey, sekarang dah tahu satu hari. Sekarang nak tahu pula EQ. Kenapa nama dia EQ? Okey, E sebenarnya untuk E nilam, iaitu perekodan di dalam Google Form. Q pula ialah IQ nilam, sistem yang telah saya terangkan sebentar tadi. Okey, kenapa pula ada beza? Okey, sekarang untuk E nilam, kita sediakan untuk mereka yang tidak ada email MOE. Okey, jadi e-nilam yang telah dibangunkan ini sangat komprehensif lah, kerana kita juga integrasi dengan satu aplikasi yang dinamakan Flipgrid. Okey, saya patut pujilah macam Puan Zubaidah, kita punya AJK PIBG sangat rajin berkongsi di Flipgrid. Dia baca buku mesti dia kongsi kat Flipgrid. Jadi akhir tahun nanti semua perkongsian-perkongsian terbaik akan diberikan hadiah menarik untuk menghargai mereka. Okey. Jadi 4 kategori yang ada di sini iaitu guru dan ibu bapa, prasekolah, EPKI dan juga pemulihan. Okey. Kalau lihat di sini kita telah bahagikan mengikut skop mereka tersendiri supaya contoh macam murid pemulihan kita ada seramai 62 orang. Okey, murid pemulihan ni seperti yang kita tahu mereka yang baru perlu membaca dengan bimbingan penuh. Jadi dah pandai baca, teruslah guru-guru pemulihan ni galakkan mereka untuk rekodkan di dalam nilam. Jadi sangat membanggakan, sebenarnya mereka ni baru je pandai baca dalam 2-3 bulan je. Kalau tak silap saya apa yang dimaklumkan dalam bulan 6, sekarang mereka dah pandai baca dan terus rekodkan dalam e-nilam. Dan 2 orang daripada murid tu telah berjaya mendapat perak dan sijil penghargaan. Di mana penyertaan tu kita tengok di sini 16%. Bagus tu maksudnya ada peningkatan yang sangat baik. Okey, walau bagaimanapun yang ini, okey, kenapa saya letak ni segitiga ni? Maksudnya di sini kita memerlukan sebenarnya segitiga kerjasama itulah untuk memastikan penyertaan anak-anak kita menyertai program ini dengan lebih baik. Okay, kalau dulu dapat dapat join sikit je cikgu sebab saya kerja ke apa. Jadi sekarang senang, semua orang jangan susah, kita ikut je formula tu, satu hari satu. Okey. Jadi baik, ini ada kategori yang dipertandingkan di bawah e-nilam dan seterusnya IQ nilam ni untuk kategori tahap 1 dan tahap 2. Okey. Setakat hari ini kita telah mulakan program ini pada bulan Julai. Okey, semua murid yang menyertai ada satu syarat lah sebab kita dah keluarkan murid PPKI dan juga pemulihan. Jadi tahap 1 dan tahap 2 ni maksudnya dengan keupayaan dia, jadi kita nak mereka ni sebenarnya mencapai satu tahap yang baiklah di dalam nilam sebab dia ada markah dalam PAJSK kan. Jadi syarat layak ialah membaca membuat perekodan minimum 144 bacaan baru dia layak menyertai pertandingan ni. Okey, mereka ni kita akan masukkan dalam satu program lain yang dinamakan BEN, iaitu bintang eksklusif nilam. Okey. Jadi baik, setakat hari ini kita ada 40 ahli. Okey, di mana mereka ni memang dah sampai 1000 lebih dah. Kalau nak tengok tu. Jadi walaupun begitu peratus penglibatan daripada keseluruhan murid masih belum mencapai tahap memuaskan, iaitu hanya 4%. 40 orang daripada 1000 lebih, 1155. Okey, so jadi apa yang saya perlukan di sini, ni kita letak lagi segitiga kerjasama ni kan, ada maksud tu. Okey, jadi saya memerlukan kerjasama
para hadirin sekalian yang hadir untuk sama-sama pastikan anak kita jangan ketinggalan program ni. Okey. Jadi seterusnya yang terakhir ini ialah untuk menghargai mereka setiap bulan mereka akan dapat sijil dan plug. Okey. Jadi di akhir tahun nanti ni kena kejarlah hadiah-hadiah menarik telah disediakan dan juga voucher kedai buku bernilai RM30 sumbangan PIBG. Terima kasih PIBG. Okey. Ini nanti ini akan dikongsikan dari semasa ke semasa. Okey, saya cuma nak highlight sedikit lagi. Ini ialah kategori prasekolah, ibu bapa. Dia satu lagi kategori guru dan ibu bapa dan kategori PPKI. Mereka akan dapat CJ plug dan juga buku. Okey, ini ibu bapa, kenapa nak galakkan ibu bapa? Bila mak dah baca satu buku, pastikan anak dah isi ke belum? Jadi kita sama-sama dapat hadiah kan? Okey, yang ni hadiah utama untuk guru dan ibu bapa ni ialah 1 gram fine gold 999.9. Kena gereput tu. Kedua boleh masak kuih nanti dengan oven yang ada Okey. So ini kita akan kongsikan nanti. Okey, semua yang saya terangkan secara agak laju dan cepat ini bolehlah para hadirin akses di portal PSS yang akan dilancarkan tidak lama lagi. Dia dah 80% siap lah. Jadi semua info-info tu boleh dapat daripada portal PSS. Okey. Itu sahaja dari saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.